Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid 6 Sakura dan 6 Lavender? Cikgu mengharapkan awak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama dengan ahli keluarga yang disayangi. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan teruskan PDPR kita bilangan ke-40 dengan tajuk yang seterusnya iaitu Nisbah dan Kadaran edisi kedua, di mana kita akan fokuskan kepada penyelesaian masalah harian yang rutin melibatkan nisbah dan kadaran yang mudah dengan pelbagai strategi. Okey, untuk menjawab soalan ini, tugasan pada hari ini cikgu berikan sedikit kelonggaran di mana cikgu akan berikan awak tugasan berbentuk PDF soalan yang sama seperti mana yang cikgu bincangkan pada waktu ini. So, awak boleh buat bersama-sama dengan cikgu dan awak hantar tugasan tersebut, ambil gambarnya dan masukkan ke dalam Padlet yang disediakan. Ataupun awak juga boleh menjawab soalan yang sama di dalam aplikasi Quizizz, tetapi ada sedikit soalan tambahan, ada 4 soalan tambahan yang berbentuk soalan mudah yang awak perlu jawab berbentuk soalan ABC. So, awak selesaikan bersama-sama dengan cikgu dan awak letakkan atau awak pilih jawapan yang tepat. Pastikan awak melihat dahulu dan menonton dahulu video ini sebelum awak menjawab soalan Quizizz tersebut. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita jawab soalan yang pertama, iaitu soalan nisbah dan kadaran bagi tahap penguasaan TP4. Okey, kita tuliskan dahulu hari dan juga tarikh. Hari ini adalah hari Khamis. Tarikh kita pada hari ini adalah 28 Oktober 2021. Okey, untuk jawab soalan ni kita baca dahulu bersama-sama. Nisbah jisim kasih kepada jisim Danisha ialah 5 nisbah 6. Jisim Danisha ialah 78 kg. Hitung jisim dalam kilogram bagi kasih. Okey, jika keluar soalan seperti ini, dia akan bagi kepada awak maklumat yang tertentu. Yang pertama sekali, dia akan bagi nisbah dia. So, dekat sini kita dapat tahu nisbahnya adalah 5 nisbah 6. Dan lagi satu maklumat diberikan, dia akan bagi 1 unit. Tak kisahlah siapa-siapa pun, tapi dia akan bagi seorang. Contoh dalam soalan ini ada 2 orang, Kasih dan Danisha. Dalam soalan ini dia bagi Danisha. So, maknanya Kasih yang tidak diketahui. So, yang memang soalan pun suruh cari Kasih. Okey, so maknanya untuk nak jawab soalan ini, pertama sekali cikgu nak imbas semula pelajaran yang sebelum ni cikgu pernah ajar, dipanggil sebagai kotak nisbah ataupun dalam bahasa Inggeris ratio square. Masih ingat lagi tak? Kotak dia bentuk seperti ini. Kalau masih ingatlah. Okey, di mana yang bahagian atas ini kita gunakan dia sebagai jumlah ataupun kuantiti. Okey, cikgu rasa lebih sesuai menggunakan perkataan kuantiti atau nilai lah. Okey, kuantiti atau nilai. Manakala yang bawah ni adalah untuk nisbah yang diberikan. Okey, so apa pertama sekali yang kita perlu buat? Kita daripada soalan yang diberikan kepada awak tu, awak baca, awak masukkan maklumat yang diberikan. Okey, dalam soalan dia kata kasih kepada Danisha. Bermaksud kasih di sini, cikgu tulis huruf Q, Danisha di sini. Maksudnya dia sebut kasih dulu, baru Danisha. Bermaksud 5 ini adalah kepunyaan kasih, 6 ini adalah kepunyaan Danisha. Jadi cikgu tulis dekat sini nisbah 5 nisbah 6. Jadi kasih punya nisbah ialah 5. Betul? Danisha punya nisbah adalah 6. Okey, seterusnya maklumat yang seterusnya diberikan ialah 78 kg. 78 kg ni adalah milik siapa? Ya, milik Danisha. Jadi kita nak tulis dekat bawah Q ke atau bawah D? Ya, bawah D. Sebab soalan beritahu 78 ni adalah milik Danisha. Jadi sebenarnya yang mana yang tidak diketahui?
Ya, ini yang tidak diketahui. So, inilah yang sebenarnya kita nak cari. Memang soalan pun cakap hitung jisim dalam kilogram kasih. Maksud inilah ruangan yang kita nak cari. Okey, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, untuk kita nak jawab soalan ini, pertama sekali kita kena tahu sebenarnya apakah fungsi garis ni dan juga garis ni. Okey, untuk pengetahuan awak, garis yang ini adalah bermaksud operasi bahagi. Garis yang lurus menegak ni kita panggil sebagai bahagi. Sini pun sama, bahagi. Manakala garis menegak ini kita panggil sebagai simbol darab. Okey? Jelas tak dekat situ? Okey, so bermaksud dalam soalan ini untuk nak cari jawapan bagi kasih, sebenarnya ayat matematiknya adalah seperti ini. 78. Kita akan pergi ke sini ya, anak panah dia. Okey, so cikgu akan tunjuk lebih detail untuk soalan pertama. Soalan kedua cikgu tunjuk ringkas saja nanti lepas ni ya. So maksudnya dia akan turun ke bawah, bermaksud 78 bahagi dengan 6 dulu. Bila kita dah dapat jawapan, kita akan gerak ke sini pula, iaitu darab dengan 5. So maknanya ayat matematik dia lah seperti ini. 78 bahagi dengan 6. Lepas dapat jawapan, darab dengan 5. So inilah jawapan yang kita nak cari pada soalan 1. Okey, so apa yang patut kita buat? Buat jalan kerja lah, buat pengiraan. Okey, so maknanya 78 kita bahagi dulu dengan, okay, kita tulis lah elok-elok sikit lah sebab 6 kilogram kan. So kita bahagi dengan 6 dulu. Okay, so 6 darab 1, 6. Bakinya adalah 1. Turunkan 8. So 6 darab 3, jawapannya adalah 18. Selesai, kita dapat 13 kg. Tapi 13 kg tu belum selesai lagi, kita kena darab dengan 5 pula. So maknanya 13 kg kita darab dengan 5. 3 darab 5 adalah 15. 5 di bawah, 1 di atas. 1 darab 5, 5 tambah 1, 6. So sebenarnya jisim bagi kasih adalah 65 kilogram. Logik lah, sebab dekat sini Danisha nisbahnya adalah 6 besar. So 78. Manakala kasih nisbah dia 5 kecil sikit, jadi mestilah dia mesti kecil daripada 78. Dan memang kita kira pun kita dapat 65. So betul lah jawapan ini. Teori ini mengatakan bahawa kasih adalah 65 kilogram. Okey, boleh faham tak bentuk jalan penyelesaian menggunakan petak nisbah ni ataupun ratio square? Ratio square ni bentuk dia seperti ini. Bila keluar saja soalan macam ni, inilah jalan penyelesaiannya. InsyaAllah akan membantu awak menjawab soalan dengan betul. Okey, kita tengok soalan yang kedua, soalan yang berikutnya. Okey, Syakirin mengumpul 30 buah lencana, diberi nisbah bilangan lencana Danish, sebut Danish dulu, kepada lencana Syakirin ialah 8 nisbah 5. Berapakah bilangan lencana yang dikumpulkan oleh Danish? Okey, so sekarang ni kita kena buat petak nisbah dulu. Okey, lukis dulu petak nisbah dia, tak payahlah lukis cantik sangat, bagi kita nampak sahaja. Dan kita masukkan nilainya. So sini tak payah tulis lagi lah, yang tadi tu cikgu nak terangkan. Okey, kita masukkan nilai dia dulu. Yang atas ni adalah jumlah atau kuantiti atau bilangan, yang bawah ni adalah nisbah. Okey, so sekarang dia bagi tahu 8 nisbah 5. Okey, so 8 nisbah 5 kita tulis dulu 8 kat sini, 5 dekat sini. Okey, tu yang pertama. Okey, kemudian kita nak tulis jumlah ni, kan? Jumlah ni kita kena tahu siapa punya. Dan kita kena baca dulu betul-betul. Diberi nisbah bilangan Danish kepada, dia sebut Danish dulu, kepada Syakirin. Maksudnya Danish di sinilah. Danish dulu, Danish sebelah kiri lah, dan Syakirin di sebelah kanan. So DS, tulis dulu dia punya label ni. Sebab kalau awak tak tulis label, ataupun awak tulis label ni salah, contohnya S di depan, D di belakang, automatik jawapan akan jadi salah juga. Sebab awak dah tersalah letak ni, automatik awak akan letak 85 di sini, dan kemudian awak ingat awak dah tertukar dah sebenarnya. Okey, so kena tengok dia cakap perkataan tu, diberi nisbah bilangan Danish kepada Syakirin. So Danish kepada Syakirin.
Danish dulu, baru Syakirin. Baru masukkan nombor dia 8 nisbah 5. 5 kat sini. 85 lah. Okey, sekarang dia kata 30 ni. So 30 ni siapa punya? Ya, 30 ni Syakirin punya. So 30 masuk dekat D ke dekat S? Okey, masuk dekat S sebab Syakirin mewakili S. Jadi apa yang kita perlu jawab untuk jawab soalan, kita buat untuk jawab soalan ni samalah macam tadi, bahagi dengan 5 darab dengan 8. Okey, so kita selesaikan. 30 bahagi dengan 5 ni congak saja dah dapat jawapan dah ni. 30 bahagi 5 adalah 6. So nak buat apa? 6 darab dengan 8. So 6 darab dengan 8 sama dengan berapa? 48. So maknanya ada 48 buah lencana. Okey, logik lah tu. Sebab dia kata berapakah bilangan lencana yang dikumpul oleh Danish? Danish punya kan 8. So Danish mesti lagi banyak daripada Syakirin. Syakirin 30 saja. Jadi yang ada pada Danish ini ialah 48. So ini yang kita nak cari. Okey. So sebenarnya 48 bagi Danish. Okey, soalan kedua dah selesai. Okey tak? Cikgu harap okey ya. Kalau ada masalah apa-apa, jangan malu nak tanya cikgu. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Okey, ketiga ni nampak susah sikit. Semua tengok Berudu di dalam sebuah kolam adalah 140 ekor lebih daripada ikan di dalam suatu kolam. Lebih ni soalan susah sikit. Daripada di dalam suatu kolam. Diberi nisbah bilangan ikan kepada berudu ialah 3 nisbah 8. Hitung bilangan berudu di dalam kolam itu. Okey, ni soalan ni agak sukar sikit. Kenapa cikgu kata sukar? Sebab soalan ini dia tak boleh nak guna kotak nisbah ni. Okey, kita kena faham. Perkataan lebih daripada ni bermaksud beza antara 3 dengan 8 ni. Okey, so kat sini dia cakap berudu ada 140 ekor lebih. Bermaksud berudu ni banyak. Okey? Berudu ni banyak, jadi ikan tu sikit lah. Tu maksud dia. Ikan tu sikit. Okey? Ikan tu sikit. Okey. Hitung bilangan berudu di dalam kolam itu. Okey, sebenarnya soalan ni agak ada kekeliruan sikit. Sebenarnya soalan ni suruh cari ikan. Okey. Betul ke ni? Kejap. Okey, betul. So maknanya dekat sini 3 nisbah 8 bermaksud beza antara nisbah 3 nisbah 8 ni adalah 5. Okey, maksudnya dekat sini kalau cikgu lukiskan gambar rajah ni, cikgu buat gambar rajah 3 nisbah 8 Okey, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, so cikgu warnakannya supaya awak boleh nampak. So maknanya dekat sini 3 ni adalah kepunyaan ikan. 1, 2, 3 kepunyaan ikan. Manakala 8 adalah kepunyaan berudu. Warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau awak tengok dekat sini. Okey, awak tengok kat sini kan. Yang ni ada 3 saja. Okey, kalau dia kata lebih daripada ikan, so maknanya dia nak bagi tahu dekat sini, kalau lah ni pun ada 3 juga, so maknanya yang lebih ni adalah yang ini. Okey so ini yang lebih ni. So lebihnya ada berapa? Maksudnya lebih tu ada berapa? Ada berapa kotak lagi? Okey, kalau dia kata kalau dia kata sama, maksudnya 3 versus 3 lah. Ni 3 versus 3. Okey, betul. 3 versus 3 baru dapat sama. Yang itu biru ni adalah ikan, merah ni adalah berudu. Tapi masalahnya sekarang ni dia cakap, okey, berudu ni dia lebih. Bermaksud mestilah berudu ni dia punya, orang panggil apa ni, nisbah dia lagi besar lah daripada ikan. Jadi bermaksud maksudnya ada 5 bahagian. Nampak tak ada 5 bahagian? Kan? 1 ni nampak ni 1 2 3
4, 5. So maknanya 5 bahagian ni, okey, 5 bahagian ni adalah lebih tu. Yang lebih tu, ni 5 bahagian ni mewakili ini. Maksudnya 5 bahagian ialah sama dengan 140 ekor. Okey, sekarang ni soalan kata hitung bilangan berudu. Berudu di dalam kolam tu. Maksudnya semua sekali yang warna merah ni. Okey, so maknanya kita kena cari satu bahagian dulu. Okey, satu bahagian dulu. Bermaksud 140 kita bahagi dengan 5. Nak cari satu dulu. Okey, 140 bagi dengan 5. So, cikgu buat bentuk lazim dia dekat sini. 140 bagi dengan 5. 5 darab 2, 10. So, sini dapat 4. Sini dapat 40. 5 darab 8 adalah 40. So, kita dapat 28 ekor untuk satu bahagian. Soalan kata suruh cari berudu. Berudu yang warna merah ni. Warna merah ni ada berapa? Ada 8. So maknanya kita kena, cikgu buat kat sini lah yang langkah yang kedua ni. So maknanya 28 ekor tu sebenarnya yang kita baru cari satu bahagian tu, kita darab dengan 8 bahagian. Kenapa darab dengan 8 bahagian? Sebab berudu ada 8 bahagian berwarna merah. Okey, so tu jawab dia punya ayat matematik dia. So kita dapatlah ekor. Okay, kita selesaikan 28 darab dengan 8. Okey, 8 darab 8, 64. 2 darab 8, 16. Okey, 16 campur 6 adalah 22. So, berapa ekor semua? 224 ekor. Sebab itulah soalan ni agak sukar sikit. Cuba awak tengok. Soalan ni ada TP5. Soalan ni kena buat lakaran dan sebagainya. Kalau awak hanya baca saja, mungkin awak akan salah. Ataupun awak guna kotak ni, kemungkinan awak akan tersalah kalau awak tak faham. Okey? Sebab sebenarnya dekat sini nak bagi tahu kepada awak sebenarnya yang 5 tu, okey? Sebenarnya yang 5 itu adalah kepunyaan 140 ekor. 5 nisbah tu. Nisbah mana datang daripada 5 tu? Datang daripada beza tu. 8 tolak 3 dapat 5. Okey? Cikgu boleh terangkan secara verbal tapi nak tunjuk ni memang agak sukar sikit lah. Konsep kena kuat. 8 tolak 3 dapat 5. So 5 tu lah lebih. 5 bahagian tu lah lebih. Tu cikgu ambil 140 bahagi dengan 5, dapat jawapan cikgu darab dengan 8 sebab 8 adalah kepunyaan berudu. Okey, selesai soalan 3. Okey, kita pergi pada soalan yang keempat. Soalan TP5 juga. Syashafinas menyertai suatu kuis matematik. Dia menjawab 70% daripada 40 soalan dengan betul. 70% daripada ialah operasi darab dengan betul. So, ni betul. Cari nisbah bilangan yang dijawab salah dulu. Salah dulu kepada soalan yang dijawab betul. Maksudnya salah dulu baru betul. So dekat sini kita kena cari dulu berapa bilangan yang betul. So ada peratus, ada daripada, ada nombor. So kena guna operasi darab. So kita cari dulu yang betul berapa. Okay, yang betul bermaksud 70% daripada 40. So dia punya penyelesaian dia 70/100 darab daripada ialah darab. So darab 40. So kita belajar teknik apa? Pemotongan sifar. Potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah. So berapakah jawapan bagi soalan yang dijawab betul? 7 darab 4 28. So ada 28 soalan yang dijawab dengan betul. Okey, cari nisbah jawab salah. So, mana kalau nak cari yang salah macam mana? Betul dah tahu, salah salah tak tahu. Tapi semua sekali 40. Guna operasi apa? Nak cari salah. Betul, guna operasi tolaklah. 40 soalan semua sekali kan? Nampak ni? 40 soalan semua sekali. So, bila kita tolak yang betul, dapatlah yang salah. Okey, so 3, sini 10, sini 2, sini 1. Bermaksud soalan yang salah ada soalan yang salah ada 12. Okey, 12 soalan yang salah. Tapi soalan kata cari nisbah. Maksudnya kena tulis dalam bentuk nisbah. Jawapan yang salah kepada betul. So tulislah bentuk nisbah. 12 nisbah 28. Okey, selesai.
Cikgu perlu permudahkan ke? Okey, untuk soalan nisbah tak perlu permudahkan. Tapi kalau nak mempermudahkan, tak ada masalah. Boleh dipermudahkan. Okey, sebagai contoh, kalau awak nak permudahkan, awak bagilah ni kan. Awak bagi dengan 4, so ini pun awak bagi dengan 4 kan. Dan sebagainya. Tapi kalau tak nak mempermudahkan, nak letak jawapan ni sebagai jawapan akhir pun boleh. Tapi sebaik-baiknya awak tak perlulah permudahkan sebab cikgu risau kalau awak mempermudahkan nanti jadi salah. So bila salah, habis. So cukuplah jawapan ini saja. Dah okey. 12 nisbah 28. Melainkan kalau soalan yang diberikan dia adalah soalan ABC. Soalan ABC contoh awak kira tak jumpa pun 12 nisbah 28. So awak kenalah permudahkan sebab mungkin jawapan yang mempermudahkan tu ada dalam soalan ABC tu. So kena fikirkan jugalah. Okey, soalan seterusnya, soalan 5. Luas bagi segi empat sama A ialah 25 cm persegi. Luas segi empat tepat B pula adalah 50 cm persegi dengan sisi lebar 5 cm. Cari nisbah panjang sisi segi empat sama A kepada panjang segi empat tepat B. Okey, so sekarang untuk soalan ini, nak tak nak kita kena lukis. Inilah masalah dia. Kita kena lukis lah. Nama pun segi empat sama. So kita buatlah lukis segi empat sama. Tak payahlah lukis jangan biasa-biasa sudahlah, tapi mestilah segi empat sama. Okey, dia cakap segi empat sama ni 25 cm kuasa 2. Okey, ada satu lagi ialah segi empat tepat. So cikgu pun buatlah segi empat tepat. Panjang sikit lah kan. Segi empat tepat dengan luas 50 cm kuasa 2. Okey, tapi dia ada cakap. Okey. Soalan ni ada satu tambahan. Soalan ni dia kata dalam bentuk segi empat tepat B ni, okey, ni nama dia A, cikgu tulis dia A, yang ni nama dia B. Okey. Dia bagi tahu lebar, dia bagi tahu 5 cm. So lebar adalah sinilah. So 5 cm. Tulis dulu awal-awal. Okey? Tulis dulu. Okey, so soalan kata cari nisbah panjang sisi segi empat sama A kepada panjang segi empat tepat B. Ni soalan yang susah sikit. Kalau awak tak kira memang tak dapat jawapan. So maknanya sekarang ni awak kena fikir apakah panjang darab lebar dapat 25 dan nombor tu sama. Siapa tahu? Okey, kalau kita letak 1 darab 1 dapat 1. 2 darab 2 dapat 4. 3 darab 3 dapat 9. Tak boleh. 4 darab 4 16 pun tak sesuai. So maknanya dekat sini adalah 5 cm darab 5 cm. Kenapa cikgu ambil 5? Sebab luas adalah, ingat lagi tak formula luas? Ingat lagi tak? Baru je kita belajar hari tu. Cikgu harap ingat lah ya. Okey, luas ialah panjang darab lebar. So kalau 5 cm darab 5 cm kan dapat 25. So betul lah 5 cm. Okey, untuk luas yang satu lagi ni pula, dia cakap luas dia 50. Tapi kita dah tahu dah. Panjang darab lebar formula dia. Panjang tak tahu. P tak tahu. Lebar kita tahu. Okey. Lebarnya adalah 5. So tulislah 5. So dia punya luas pun kita dah tahu 50. So letak 50. Okey. So sekarang kita nak cari P. P ni bermaksud 50 bahagi 5. So 50 cm kuasa 2 bahagi 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 10 cm. Kalau tak percaya, cuba awak buat 10 darab 5. Dapat 50 tak? Dapat kan? So maknanya panjang sini ialah 10 cm. Betul lah, panjang darab lebar dapat 50 kan? Panjang 10, lebar 5, dapat 50. So maknanya betul lah 10 cm. Okey, tapi soalan kata cari nisbah panjang sisi segi empat sama A. Tulislah dalam bentuk nisbah. Okey, jangan biarkan saja. Kalau macam ni saya dapat 2 markah saja. So nak tu dapat markah yang ketiga ialah dia kata tulis nisbah atau cari nisbah. Okey, so tulislah nisbah dia, panjang dia 5 kan. Yang warna merah ni bukan yang 25 dia. 5 ni. So 5 nisbah dia kata cari nisbah panjang sisi segi 4 sama A kepada panjang segi 4 tepat B. So panjang dia kita dapat 10. So 5 nisbah 10. Macam tu. Kalau nak pemudahkan pun boleh 1 nisbah 5. Kalau tak nak pemudahkan pun boleh juga 5 nisbah 10. So baru kita dapat 3 markah.
Okey, soalan seterusnya yang terakhir sebelum kita habiskan PDPR kita pada hari ini. Di dalam sebuah akuarium TP6, soalan ini susah ya. Okey, dalam sebuah akuarium terdapat 6 ekor ikan merah dan 12 ekor ikan hitam. Okey, selepas Agilen mengeluarkan beberapa ekor ikan yang sama, okey. Okey, mengeluarkan ekor ikan yang sama warna. Nisbah bilangan ikan merah kepada ikan hitam ialah 2:3. Apakah warna dan bilangan ekor ikan yang dikeluarkan Agilen? Okey, so maknanya dekat sini nak bagi tahu, okey, ikan merah ada 2 bahagian. Ikan hitam ada 3 bahagian. Jadi cikgu pun nak buat lukisan lah. Sebab cikgu rasa guna lukisan lagi senang. Okey, cikgu buat lukisan besar sikit lah ni. Yang kita tahu semua ada 6 ekor lah ni kan. Ada 6 ekor merah, ada 12 ekor hitam. So cikgu buat 1, 2. Kemudian yang ni ada 3 bahagian, 1, 2, 3. Okey, cikgu labelkan terus awal-awal Okey, yang ini untuk ikan warna merah. Sini untuk merah saja. Okey, sebab dia kata 2 bahagian kan? Okey, yang ini pula 3 bahagian ni untuk warna hitam. Okey, so semua sekali ada 6 ekor merah dan 12 ekor hitam. So kena masuk betul-betul lah. Masuk sama banyak lah. Okey, so maknanya cikgu pun okey, cikgu pun masukkan benda tu kan. Okey, cikgu masukkanlah gambar ikan ni. Okey, so ikan merah ada berapa? Ada 6. So 6 macam mana kita nak bagi sama banyak ni? Okey, dia mesti sama banyak tau. Okey, dia mesti sama banyak. Semua ni mesti mempunyai ikan yang sama banyak. Contoh sini ada 3, 3, 3, 3. Okey, sekarang ni kita kena buat pelan-pelan dulu Okey, ekor merah ni kita masuk dulu merah ni. Satu-satu dulu Merah ni satu dulu. Okey, cikgu lukislah gambar merah ni. Satu dulu. Okey, 1, 2. Okey, cukup. Okey, kita ada berapa lagi? Ada 4 lagi, betul? So ada 4 lagi. Okey, catat kat situ 4. Okey, sekarang yang ni pula ekor hitam ni pula. Okey, hitam 1, 2, 3. Tak cantik sikit lah ya. Okey, so maknanya kita dah buang 3, tinggal apa? Buang 3 jadi 9. Okey, sekarang kita habiskan lagi. Okey, so masuk lagi 2. Dia mesti sama banyak tau. Dia tak boleh terlebih. Okey, so masuk lagi 2. So potong lagi 2, tinggal lagi 2. Okey, ni pula hitam. Masuk lagi 3. 1, 2, 3. So bila potong 3 jadi 6. Okey, tinggal lagi 2 kan. Okey, 1. Okey. 1, 2. Okey, so habislah. Warna merah dah habis. Okey, maksudnya dalam satu bahagian ni hanya boleh masuk 3 sahaja. Tak boleh masuk lebih. Okey, tak boleh masuk lebih. 3 saja. Ini 3, 3, ini pun kena 3, ini ketiga, ini pun kena 3 juga. Okey, so maknanya hanya ada baki 3 lagi tempat kosong untuk kita untuk ikan hitam. So cikgu lukislah 3 lagi. Oh, sorry. Kena guna warna hitam lah. 1, 2 dan 3. Okey, so maknanya cikgu potong lagi, buang lagi 3, so ada lagi 3. So nampak tak ada baki berapa lagi yang tak boleh nak masuk? So ada berapa lagi? Apakah warna dan bilangan ekor ikan yang dikeluarkan oleh Agilen? Okey, maksudnya dekat sini ada warna apa yang tertinggal? Ada baki lagi. Warna apa? Warna hitam. Okey, warna hitam. So dengan berapa ekor lagi? 3 ekor. So maknanya ada 3 ekor warna hitam. Okey, ikan berwarna hitam yang dikeluarkan oleh Agilen. Okey, warna merah ni memang cun-cun boleh masuk 3, tapi hitam boleh masuk 9 saja, lagi 3 tak boleh nak masuk. Sebab dia bila menyebutkan nisbah ni, dia mesti kadaran dia mesti sama. Dia tak boleh yang ni 3, 3, yang ni 4, 4, 4. Dah jadi lain.
So maknanya dia mesti sama, seimbang. So sini 3, 3, 3, 3, 3. Dia mesti sama. Baru dia boleh panggil sebagai nisbah dan kadaran. Yang terlebih tu, itulah yang dikeluarkan. Okey, soalan ni memang susah. Sebab itulah TP6. So kalau awak boleh jawab soalan dengan sendiri, awak layak mendapat TP6. Okey, kita dah selesai dah menjawab semua soalan pada hari ini. Okey, cikgu ulang semula apa yang patut awak buat. Okey, soalan diberikan ada 6 sahaja. Awak boleh menggunakan video ini dan juga lembaran kerja yang telah cikgu berikan dalam bentuk PDF. Awak salin dia punya jawapan dan buat sama-sama dengan cikgu dan masukkan dalam Padlet yang disediakan. Ataupun awak boleh menjawab soalan kuisis, soalan yang sama. Ada 6 soalan yang sama seperti ini. Cuma bezanya adalah ada 4 soalan tambahan nisbah dan kadaran yang mudah sikit. Okey, soalan nisbah lah mudah. Okey, ada 4 soalan ekstra sikit, soalan ABC. So awak tolong jawab untuk dapat kehadiran pada hari ini. Okey, so tu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.